Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Zoom Sejarah Tahun 4 bersama Sensei Ashraf. Baiklah, pada minggu ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita di unit 1 mengenali sejarah bahagian 3. Apa yang kita akan pelajari pula pada hari ini? Yang kita akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama, membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Dan kedua, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Kita masuk ke subtopik yang pertama, konsep ruang dan masa dalam sejarah. Urutan masa dikenali sebagai kronologi dan digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Konsep masa kita dapat bahagikan kepada 3, iaitu yang pertama, dekad, tempoh selama 10 tahun, kedua abad, tempoh selama 100 tahun, dan alaf, tempoh selama 1000 tahun. Konsep masa juga kita boleh lihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi atau SM dan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi ialah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa dan zaman Masihi dikira iaitu zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Garis masa, rajah yang Sensei tunjukkan ini ialah rajah garis masa atau dalam bahasa Inggerisnya timeline. Zaman sebelum Masihi boleh dilihat pada garisan sebelah merah itu. Dan zaman Masihi bermula pada 1 Masihi, 10 Masihi, 100 Masihi dan juga 1000 tahun Masihi. Macam yang Sensei bagi tahu tadi, 10 tahun adalah dekad, 100 tahun bersamaan dengan 1 abad dan 1000 tahun bersamaan dengan 1 alaf. Kenapa penting untuk kita mengetahui konsep ruang dan masa? Kenapa ya? Untuk membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Kedua, membantu kita untuk memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dan ketiga, membantu penulisan sejarah yang lengkap dan tersusun agar penulisan sejarah kita itu tidak lompong dari segi penceritaannya. Bayangkan kalau sejarah kita ditulis tidak mengikut ruang dan masa. Cacamarba jadinya. Baiklah, kita masuk ke subtopik yang kedua, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Sebab dan akibat dalam sejarah ini mempunyai perkaitan dengan setiap peristiwa sejarah yang berlaku. Kajian tentang sebab dan akibat ini ada pentingnya. Kenapa? Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Dan pada murid, hal ini akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kita masuk ke sebab dan akibat dalam skop yang lebih kecil itu dalam diri seorang murid. Baiklah, kita lihat peristiwanya, sebab dan akibat. Saya suka untuk pecahkan kepada 3 peristiwa. Buat garisan merah, sebab dan akibat. Okey, peristiwanya ialah Hari Kecemerlangan Akademik.
Sebabnya, untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik dan akibatnya ataupun kesannya, murid lain akan belajar dengan lebih tekun. Hal ini boleh kita lihat melalui Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah, yang mana sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik, dan hal ini pastinya akan memberi kesan kepada murid lain untuk belajar dengan lebih tekun. Kita masuk ke konteks yang lebih besar, iaitu konteks Malaysia. Peristiwanya, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebabnya, British menjajah Tanah Melayu, dan akibat ataupun kesannya, rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan. Sensei ceritakan dahulu, tanah air kita dijajah oleh pihak British. Kesannya, rakyat berjuang untuk membebaskan tanah air kita sehingga mencapai kemerdekaan. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. Sampai berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye!